This call is now being recorded. Sorry. Okay. So sekarang ni, okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk malam ni sebenarnya ini adalah set yang ke-6 kita ulang kaji. Ia ini merupakan kertas 1. Okay, kertas 1. Kita dah buat set yang kedua. Set kedua dah. Sebab kita mula dengan set daripada buku latihan satu lagi tu, kita sempat buat kertas 1. Lepas tu kita pergi kepada soalan sebenar, kertas 1, kertas 2. Lepas tu kita buat set soalan buku yang baru. Kita dah buat kertas 1, set 1, kertas 2, set 1. Yang ini kita patah balik kepada kertas 1. Okay, dia ada 64 markah tu. So kita tengok dahulu soalan nombor 1. Mungkin kita boleh pergi banyak soalan sikit pada hari ini kerana soalannya agak bertanya tentang teori saja saya tengok ni. Okey, soalan nombor 1. Dia bukan ikut susunan seperti biasa. Dia tak macam soalan-soalan sini awak. Dia memang dah randomly menyusun soalan. Okey, so kita tengok yang pertama, kalau tak boleh bahasa Inggeris, pergi bahasa Melayu saja, tak ada masalah. Dia kata tentukan jenis pemboleh ubah. Okey, jenis pemboleh ubah. Soalan ni saya memang dah letak dalam WhatsApp group dan juga Drive. Okey, untuk yang pertama, bila kita tengok dia cerita berat badan, berat ni kadang-kadang dia ada point-point tu, 5.6 kilo. Kalau kita mungkin 60.5 kilo. Bila ada point-point macam tu, sebenarnya data itu adalah data jenis pemboleh ubah itu adalah pemboleh ubah jenis selanjar. Bahasa Inggerisnya adalah apa disebut selanjar? Continuous. Tadi saya tak boleh bahasa Melayu, sekarang ni saya tak boleh bahasa Inggeris pula. Dia selanjar. Sekiranya dia cerita dengan tentang katakan kita dadu, untuk dadu, nombor yang ada pada dadu tu kalau kita lontar dadu, dia tak mungkin duduk tengah-tengah, dia tak mungkin duduk di hujung dadu macam ni. Okey. Katakan dadu, kita baling, tiba-tiba dia tercongek macam tu. Yang ni tidak mungkin. Kemudian kita confuse, nombor di sini mungkin 1, nombor kat sini mungkin 2. Kita confuse sebab dia duduk begitu. Yang ini tidak mungkin berlaku lah. Sebab dadu permukaannya rata, dia mesti duduk secara macam ni. Dia mesti macam ni. Dadu. Kalau dia nak kata nombor 1 je kat atas. Kalau dapat 3 titik macam tu, nombor 3 lah kat atas. Dia tidak mungkin ada dadu duduk tengah-tengah macam ni. Tak mungkin. Okey. So, jadi kalau dia tanya bilangan kali mendapat nombor 6, iaitu memang kita panggil dia data jenis discrete. Saya kena eja betul-betul bahasa Melayu ni. Okey, discrete. Manakala yang hujung sini bilangan kali sebuah pasukan bola sepak menang. Bilangan menang pun memang kita akan panggil dia discrete juga. Kalau pelajar tanya kalau seri tu macam mana? So dia akan senarai ke 3 jenis. Kalah, menang atau seri. So kali ni dia buat uji kaji tentang menang. Okay, bilangan kali menang dia tidak mungkinlah, dia dalam tu tidak ada perkataan seri lah. Okay, sebab kajiannya tentang pasukan bola sepak menang. So bilangan kali itu menunjukkan dia boleh diukur dan nilainya adalah nilai bulat. So kita panggil data itu adalah data discrete. Iaitu soalan nombor 1. Okey, manakala 1B pula, dia bukan tinggi, dia macam comel je soalannya. Sekarang dia bagi dekat kita kebarangkalian daripada negatif M sampai M. Dia dah bagi siap-siap nilai itu dalam keadaan Z. Paksinya memang paksi Z. Bukan X. Paksi itu adalah paksi Z
So nilai yang ini dari kuning ke sini sehingga sana. Okey, Mama Z buat warna kuning di sini. Okey. Keluasan yang berwarna kuning ni, soalan dah bagi tahu dia adalah 0.7114. Tu yang kuning. Kemudian dia suruh kita cari kebarangkalian Z kurang dari M. Okey, Z kurang dari M. Okey, kalau saya boleh copy nilai asal ni, saya copy sekejap sebab saya nak contoh lagi. Okey, ni soalan bagi. Okey, gambar rajah pertama ni soalan bagi. Saya paste kat sini. Okey, ni soalan bagi. Kemudian soalan suruh kita cari Z kurang dari M. Soalan nak kawasan yang ini pula. Warna biru pula. Ni M kurang. Dia nak keluasan yang ini pula. Warna biru. Lepas tu dia kata dan seterusnya cari nilai M. Okay, dan seterusnya cari nilai M. Jadi dalam ilmu kebarangkalian, walaupun pelajar dengar kebarangkalian tu dia takut, so bagi Mama Z explain dahulu sebab yang ini kita memang buat inovasi khas untuk yang ini. Okey, so katakan baru lagi menang pingat perak yang ini. Kita hantar peringkat international UiTM Kelantan. Kita menang pingat perak. Okey. So sekarang ni kalau kita tengok, keluasan warna hijau tambah dengan warna kuning, tambah dengan hijau, kebarangkaliannya di bawah kulit siput itu adalah 1. Didapati hijau ada 2. 2 keluasan hijau sama dengan 1 tolak kuning. Kuning tadi ialah 0.7114. Kalau ada soalan tu tanya sebab ni tajuk kebarangkalian. Barangkali awak faham, barangkali tidak faham. Jadi kena tanya. Jadi keluasan 2 kawasan hijau bersamaan dengan, Madam tak tulis probability lagi. Madam nak suruh awak faham dulu. Sana lupa pula ambil kalkulator awak. Okey. Okey. So sekarang ni keluasan yang hijau adalah 1 tolak 0.7114. So tekan ni. Okey. Situ dapat 0.2886. Jadi keluasan yang hijau sama ada kiri atau kanan ialah separuh yang ini. Bahagi lagi dengan 2. So, Madam dapat 0.1443. Okey, keluasan yang hijau sini 0.1443. Sini pun sama 0.1443. Okey, jadi sebenarnya Madam dah boleh jawab dah soalan yang tadi. Dia nak yang warna biru. So yang dalam ni tadi dah ada, yang ini baru kira. Jadi kalau kita nak mencari jawapan probability Z kurang dari M, jawapannya ialah keluasan 0.7114, Madam tambah dengan yang warna hijau tadi 0.1443. Okey, tambah 0.7114. So jawapannya ialah 0.8557. 0.8557. Okey, Madam dapat yang ini. Okey, Madam tunggu kalau ada soalan silakan. Sementara Madam semak jawapan sekejap.
Okey, kalau ada soalan silakan. Okey, sekejap saya double check jawapan dia pening sekejap. Okey. So, kebetulan so skema jawapan dia lupa nak buat. Kita buat, dia tak buat. Sebab kalau ikutkan soalan, dia memang tanya cari kebarangkalian Z kurang daripada M. So, kita kena kira tapi dalam skema jawapan tak ada. So, maafkan dia. Okey, lepas kita dah cari, so kita consider kita betul dululah. Kalau awak kira nanti salah, betulkan madam so kita betulkan jawapan yang tak ada di belakang tu kita tambah. So jawapannya kawasan warna biru itu ialah 0.8557. Okey, seterusnya dia suruh cari nilai M. Okey, jadi kita dah belajar tadi. Okey. Warna hijau tadi, kebarangkalian Z lebih besar daripada M adalah 0.1443. Jadi, nilai yang ini kita panggil dia P ni namanya kebarangkalian. Manakala 0.1443 juga adalah kebarangkalian. Kalau kita nak dapatkan nilai M, kita kena rujuk jadual statistik pelajar SPM. Tak boleh rujuk yang matrikulasi, kena rujuk yang ini. The upper tail probability QZ for the normal distribution. Awak kena guna yang ini. So, Madam nak cari tadi 0.1443. Madam cuba cari 0.1 ni 19. Ni 169. Okay. So, dah dekat dah. Okay. Ada dekat lagi 0.1446. Tapi tak sama lagi. Sebab kita sedang mencari 0.1443. Jadi, Madam kena usahakan supaya digit yang hujung sini kalau tak sama pun hampir sama. Madam pun tengok nak tolak 2 ke nak tolak 5. Kalau tolak 5 jauh sangat tak jadi. Kalau awak tolak dengan 5, awak tinggal lagi 0.1441. Kalau awak tolak dengan 2, awak akan dapat 0.1444. So yang mana awak rasa lebih okey? Nak tolak 5 ke nak tolak dengan 2? So, Madam rasa kita tolak dengan 2. Okay, pada firasat Madam, kita tolak dengan 2. Supaya nombor kita nanti, kalau kita tolak dengan 2, dia akan jadi 0.1444. Sikit lagi yang tak sama. Dah tak ada dah. Dah tak ada, itulah paling sama. Jadi, jawapan Madam sekarang adalah 2 warna kuning. Kuning pertama yang ini, kuning kedua yang ini. Okey, tengok betul-betul cara Madam baca. Yang pertama, Pak Sik add dulu. Madam baca nombor ni nombor tu. Nombor ni. Tulis dulu 1.0. Kemudian buat Pak Sik tegak pula. Dapat situ. Okey, tulis dulu. Nilai di situ 0.06. Okey, 0.06. Kemudian dekat sini, dekat nombor ni ada nombor 1. Ni anak panah. Ada nombor 1. So 0.001. Jadi bila Madam tambah semua sekali 1601. Jadi nilai yang diwakili oleh M itu ialah
1.061. Okey. Kita dah selesai soalan nombor 1. Madam buka peluang untuk bertanya. Kat mana rasa keliru? Kita boleh uraikan. Boleh ke? Ataupun awak lebih selesa tengok video? Antara dua lah. Ada pelajar yang suka tengok video. Okey. Kalau pelajar, contoh kalau tadi madam ambil nilai ni tadi, madam ambil nilai tolak 2. Seandainya pelajar ambil nilai tolak dengan 5, okey, pelajar ada 0.1443, nilai dia, sorry 0.46. Bila pelajar tolak dengan 5 tu, tinggal lagi 0.1441. Perbandingannya ialah, kalau yang pertama ni dengan yang kedua ni, perbezaannya cuma 0.0001. Tapi kalau pelajar ambil yang ini, kan, bila dia tolak nilai ni dengan nilai 0.1443, okay, bila dia cari perbezaan dua nilai ni, dia akan dapat 0.0002. Jadi yang mana lebih kecil perbezaannya? Kita ambil yang itu. Yang ini tadi perbezaannya ialah 0.0001. Yang kedua ni 0.002. Jadi kita ambil nilai perbezaan yang paling kecil. Jadi kesimpulannya memang kena tolak dengan 2. Siapa yang buat tolak dengan 5 salah lah. Jelas tak kat situ? Sebelum ni kita buat latihan, kita dapat nilai yang memang ngam, cantik. Kali ni buku ni memang orang kata memang menarik buku ni sebab dia memang buat kepelbagaian. Tak adalah kita nak hafal tanpa faham. Okey? Okey. So, madam teruskan lagi dengan soalan yang kedua. Kita masih ada masa. Okey, kalau tak silap saya, ini adalah latihan yang ketiga tentang meja bulat. Dalam sebuah majlis makan malam sempena hari perkahwinan. Bila hari perkahwinan ni, kita fahamlah pengantin laki memang duduk sebelah pengantin perempuan. Iaitu memang kena faham. Kemudian duduk sebuah meja makan berbentuk bulat. Okey? So, yang akan duduk di situ, yang pertama pengantin lelaki, pengantin perempuan, lepas tu ibu bapa pengantin lelaki, ibu bapa pengantin perempuan. So, bilangan orang tu yang macam meja lukis tu lah. Okay, dia ada meja bulat. Kita imagine kita nak jadi pengantin punya ni kan. Pengantin lelaki sini pakai songkok, pengantin perempuan kat sini. Pakai tudung. Alamak, tak jadi tudung. Tak cantik pula tudung dia. Buat comel-comel. Pengantin perempuan kat sini. Comel sikit buat. Pakai tudung macam tu. Pengantin perempuan. Kemudian ada kat sini keluarga mempelai lelaki. Kat sini keluarga mempelai perempuan. Biasanya parent untuk yang perempuan duduk sebelah perempuan lah. Parent yang lelaki duduk sebelah lelaki. So, itu saja yang boleh duduk dekat meja bulat. Jadi, kalau kita tengok bilangan orangnya ialah, sebab yang pertama, yang soalan A ni, dia kata tidak ada syarat. Maksudnya ikut sukalah pengantin perempuan nak duduk jauh pada pengantin lelaki, dia bergaduh ke tak kisah. Sebab dia kata tiada syarat. Okey, bila tiada syarat, bilangan orang yang ada di sini dikira ada 6 orang.
Okey, bilangan N ada 6 orang sebab dia tak ada syarat. Cuma apabila kita susun dalam kedudukan bulatan, kita memang kena buat N tolak 1 factorial. Kena ingat tu, memang rumus dia ni. N tolak 1 factorial. N kita 6, tolak 1 factorial, maka tinggallah 5 factorial. Kita tekan terus kalkulator. 5 factorial, awak tekan shift, kemudian awak tekan X kuasa negatif 1. Dia keluar tanda seru. Sama dengan. Awak dapat jawapannya 120. So yang ini awak dapat jawapannya 120. Madam check jawapan sekejap. Okay, ni kat sini dia memang mention kat sini. Bilangannya 120. Selesai soalan A. Okay, ada soalan tak untuk A dulu? Tanpa syarat. Kalau ada dalam exam yang tanpa syarat ni, yang kita best nak kira ni, yang syarat-syarat tu pening kepala sikit. Okay, kemudian Madam pergi kepada pengantin lelaki dan perempuan mesti duduk bersama. Kiri kanan. Okey, apabila dia cerita tentang duduk bersama, maksudnya pengantin yang dua ketul ni kita anggap dia satu package ataupun kita panggil one set. Jadi bila kita nak masuk dalam rumus, okey, awak akan dapat N awak bukan 6. Sebab suami isteri tu dikira one package. Jadi tinggal lagi 5 tolak 1 factorial. Kemudian, cara nak susun satu set suami isteri itu ialah mungkin di sini suami, di sini isteri, ataupun di sini isteri, di sana suami. Ada dua cara nak susun. Jadi darab pula dengan dua susunan suami dan isteri. Kemudian kalau kita tekan kalkulator, 4 factorial, awak dapat 24. 24 darab dengan 2, awak dapat jawapannya ialah 48 cara. Okey, Madam buka kepada soalan sebab benda ni memang kena berguru, kita tak boleh faham secara matematik biasa. Benda ni mesti kita bincang dari minda ke minda, baru senang nak faham. Okey, Madam teruskan nombor 2 kalau ada soalan. Kalau tidak, Madam akan terus pergi nombor 3. Begitulah dia paper 1, kita memang boleh bincang dalam 30 minit banyak soalan. Kalau paper 2, satu soalan je, setengah jam. Untuk perbincangan lah, nak jawab cepat. Okey, tak ada Madam teruskan soalan nombor 3. Nombor 4, Madam tak berapa reti tak berapa reti nak terang kat student. Nombor 4 nanti student tengok dalam skema jawapan. Okey, nombor 3. Sebab Madam tak reti untuk semua tajuk. Dekat SPM dulu Madam tak belajar semua tajuk juga. Degree pun pilih tajuk yang ala-ala engineering electrical, belajar. Yang ke arah mechanical, saya tak belajar. Okey, sebab saya budak elektrik, lain cara belajarnya, mechanical lain, petroleum lain, apa lagi? Kejuruteraan awam belajar cara lain, memang semua lain. Okey, tapi pokoknya masih sama. Masih lagi kita panggil matematik kejut. Matematik kejuruteraan. Ringkasannya mat kejut. Okey, nombor 3. Yang ini memang bila saya bincang dengan cikgu Mat, dia memang kata pelajar tak boleh buat cara pendek. Kena tunjuk juga kuasa 2 tu. Okay. So, yang pertama dia nak kita ungkapkan dalam AHK. Dia nak suruh pelajar membentuk Fx sama dengan ada A, kemudian ada X, tambah dengan hantu, tambah dengan Kak 5.
Siapa yang ada dalam channel YouTube saya ada cerita tentang hantu Kak Limah. Pelajar memang kena susun bentuk A, hantu Kak Limah. A sangat penting untuk menentukan dia sama ada senyum atau masam. Hantu dengan Kak Limah sangat penting untuk tentukan titik minimum dengan titik maksimum. Okey, so kita ungkapkan dulu. Kita jawab soalan A1 dahulu. Kita ada fx sama dengan, medium faktorkan 2 di luar kotak petak. Kotak petak iaitu x kuasa 2, kat sini akan jadi tambah dengan x, kat sini akan jadi tolak dengan 2. Iaitu medium dah faktorkan negatif 2 keluar. Negatif 2 keluar. Belajar kan kat sekolah yang tu? Cuma awak duk set completing the square susah. Penyempurnaan kuasa 2 susah. Dia mudah. Dia mudah. Awak ikut je madam buat ni. Yang pertama, madam fakturkan keluar. Andainya awak kembang balik, awak dapat semula soalan. Kalau awak kembang balik, awak dapat negatif 2x kuasa 2. Tolak 2x tambah 4. Dapat semula. Jangan risau. Okey, so sekarang ni saya dah ada petak besar. Dalam petak besar, saya nak buat kurungan kecil. Okey, hati-hati kurungan mesti sepasang. Negatif 2, macam tu. Panjang sikit lah. Saya tutup sini. Sorry, saya dah langgar ni. Okey, petak besar. Dalam petak besar, saya nak buat kurungan kecil. Untuk buat kurungan ni, awak tiru je. Kalau sini X, awak salin je X. Kalau di sini tambah, awak salin je tambah. Kemudian dekat sini X, maksudnya sini 1. 1, awak buat separuh dari 1, setengah. Warna hijau, salin X. Lepas tu, operasi tambah, salin. Di situ 1, saya tulis situ separuh dari 1 sebab rumusnya adalah B per dengan 2A. B per 2. Okey ke? Boleh? Okey, Meda terus Kemudian Meda kena tolak balik. Meda tolak balik dengan awak buat macam tu, baru tolak dengan nombor 2. Okey, so kat sini okey. Mungkin saya dah tak perasan saya dah terbuka mic. Saya dah tak perasan terbuka mic. Okey. Kok adik ganggu kot saya dah ya. Okey, saya sambung tak apa, saya tegur tu sebab takut sebab saya takut you buka kamera sekali. Tak apa. Nanti kalau ada gambar nampak aurat ke, nanti saya akan kaburkan di situ. Nanti saya tengok balik. Jangan risau. Kan tak lena tidur malam ni terbuka mic dengan terbuka kamera tadi. Nanti saya akan blurkan di situ. Okey. So sekarang ni dia dah jadi penuh kecuali kurungan kecil tu tak ada nilai lagi. Jadi awak masuk semula je nilai setengah tadi. Awak copy je kat sini. Lepas tu kuasa 2. Okey. So Meda buka dulu pada soalan pelajar. Boleh ke ataupun nak suruh Meda ulang lagi sekali tentang penyempurnaan kuasa 2? Boleh tangkap tak yang Meda terang tadi, penyempurnaan kuasa 2 cara mudah? Okey, boleh So Meda teruskan, cuma Meda tulis di tepi sini sebab ruangan di situ agak dah comot Sama dengan
-2 kurungan petak kurungan lengkung X tambah dengan setengah kuasa 2 tolak 1/4 tolak 2. Madam dah mula buka kurungan kecil. Kemudian madam pun tekan kalkulator ni. Negatif 1/4 negatif 2 sama dengan. So saya nak ambil jawapan tu negatif 9/4. Sama dengan negatif 2 X tambah 1/2 kuasa 2 tolak 9/4. Okey, sekarang kita dah ready nak masukkan semula. Okey, kita nak masukkan semula. So dia akan jadi nilai A dia negatif 2. Nilai hantu dia yang itu. Yang ini pula bila saya kembang dia akan jadi positif. Okey, positif kerana negatif ni lawan dengan negatif ni jadi positif dan nilainya akan menjadi 9/2 kerana telah dipotong dengan nombor 2 dan nombor 4 tu. Jadi saya dah berjaya menulis dalam bentuk fx sama dengan A X tambah dengan hantu kuasa 2 tambah kat 5. Saya lupa saya tulis nombor pula dah. Okey. Hantu kuasa 2 tambah kat 5. Saya dah ikut dah kehendak soalan. Okey, saya buka kepada soalan dahulu sebelum saya pergi kepada soalan lain. Okey, saya teruskan So, dah selesai. Soalan A1 dah selesai. Soalan A2 dia suruh saya lakarkan graf. Okey. Bila nak lakarkan graf, kita tengok ciri-ciri graf kita dia adalah masam. So, saya buat paksi sekejap. Saya perlukan guideline daripada ni. Okey, katakan saya nak lukis sekarang. Warna hitam dahulu. Kemudian saya nak buat paksi ni pula. Sorry anak madam tak tidur hari ni. Dia kalut sikit kalau dia tak tidur. Okey, kat sini kosong. Kat sini ada soalan. Formula tu sebab itu saya buat inovasi, saya panggil hantu Kak Limah tu sebab nak suruh ingat. Saya memang bila awak tahu tentang hantu Kak Limah ni, graf pun awak boleh lukis. Okey, kena ingat. Tapi lama-lama buat insya-Allah boleh. Okey, tengok yang pertama, sebelum madam buat apa-apa di sini, madam nak tunjuk soalan asal kita. Kalau kita kaji soalan asal, nombor dia, ya Allah. Nombor dia, kenapa saya punya ni? Tak ni Okey, nombor dia adalah nombor 4. Iaitu clue pertama kita. Iaitu graf kita nanti, pintasan Y-nya dekat 4. 1, 2, 3, 4. Sini dia pintas. Okey, nombor 4 ni penting. Itu clue yang pertama. Clue yang kedua, negatif 2 ni menyebabkan graf kita nanti jadi masam. Dekat mana tempat dia yang betul-betul dia masam? Awak tengok dekat hantu. Nilai hantu dia sekarang ialah X tambah hantu sama dengan kosong, X sama dengan negatif setengah. Awak panggil dia garisan simetri kot. Okey, awak panggil dia garisan simetri. Okey, contohnya saya buat setengah ni kat sini lah. Kecil benar gerahnya. Kat situ setengah. Jadi kat situ adalah garisan putus-putus. Garisan putus-putus.
Iaitu namanya ialah X sama dengan -1/2. Alamak, tak center lah awak. Gini ya, saya tukar skala ni. Saya tukar skala. Saya nak buat skala paksi X ni biar dia jadi comel lah. Okey, saya tukar skala. Paksi Y saya dah terbuat macam tu, tak apa. Paksi X saya nak tukar di sini jadi 1. Saya nak tukar ni 1. Senang sikit nak buat negatif setengah. Okey, so garisan putus-putus ni sekarang negatif setengah kita panggil garisan simetri. Okey, lagi cantik. X sama dengan -1/2. Okey, selesai di situ. Kemudian, saya nak berhenti di mana? Ni memang garisan tu kat situ. Jadi, saya dah guna dah nilai yang warna kuning ni, saya dah guna. Walaupun kita nampak di sini positif setengah, sebenarnya nilai hantunya adalah negatif setengah. Kemudian, Madam nak guna nilai kad 5 pula. Kad 5 kita ialah 9/2. Nama lain 9/2 ialah 4.5. Di situ 4, di sinilah 4.5. Jadi, Madam dah boleh lukis graf Madam. Okay. Kalau dia suruh sketch saja. Madam lah nak menunjukkan something tadi. So, maksudnya di sini dia paling tinggi. Kemudian dia akan turun. Kemudian dia akan turun. Macam tu. Dan kita nampak graf kita memang jenis masam. Okay. Graf kita memang jenis masam. Cuma skala tu tidak cantik lah sebab Madam sketching sahaja. Kalau awak nak yang betul-betul tepat, kita boleh tengok dekat skema jawapan di sini. Di situ. Cuma dia tak adalah buat garisan. Dia tak adalah pula benda ni. Sepatutnya dia buat. Nilai kat sini negatif 0.5 ataupun 1/2. Yang dia pintas kat sini tadi 4. Kalau dia sambung lagi jalan kerja dapat 1 dengan negatif 2. Pelajar pun tanya, macam mana kita nak tahu? Macam mana kita nak tahu di situ 1, di situ negatif 2? Pelajar pun bertanya. Sebab dari kira tadi tak ada pun Madam tunjuk dapat nilai 2 tu. Nilai 4.5 Madam tunjuk. Negatif hantu tunjuk. Pintasan Y tunjuk. Tapi 1 dengan negatif 2 Madam tak tunjuk. So sekarang Madam nak tunjuk lah. Okey, awak tekan menu. Siapa yang dah dapat kalkulator baru, boleh tekan kalkulator baru. So Madam nak announce satu lagi peluang. Sebab ada lagi duit masuk. Ada satu lagi kalkulator yang boleh dibeli. Okay, ada satu lagi kalkulator yang boleh dibeli. Siapa yang rasa dia perlukan, PM Madam lepas ni. Madam nak beli dekat Shopee dan terus post. Okey, tengok Madam tekan sini menu. Awak tekan huruf A. Di sini huruf A. Sama dengan polinomial darjah 2. Awak ingat tak soalan tadi negatif 2 kan? Negatif 2 sama dengan. Lepas tu negatif 2 lagi sama dengan. Lepas tu nombor 4 sama dengan. Lepas tu awak tekan sama dengan. So jawapan X yang pertama awak 1. Awak tak payah tunjuk macam mana dapat. Sebab soalan tak minta pun. Awak guna kalkulator saja. Awak tekan sama dengan. Tu dia negatif 2. Semua ada dalam kalkulator canggih. Okay, semua ada dalam kalkulator canggih. Kita tekan je. Jadi bila dah ada 2 nilai tu, barulah Madam confident nilai kat sini 1, nilai kat sini negatif 2. Kalau pelajar rasa ralat, pelajar boleh padam ruler ni kepada none. Jadi automatik graf kita jadi logik. Kalau ada grid tadi nampak tak logik. Sekarang dah jadi automatik dia logik sahaja. Nilai ni pun tiba-tiba macam kita terror je, tahu je dapat kat mana. Macam tu. Inilah dia jawapan soalan yang kedua.
Meda buka kepada soalan untuk graf. Tapi tak cantik lagi ni, tak comelkan lagi. Ni ada X, sini ada Y. Comel dah. Okay. Itu dia lakarkan graf bagi fungsi fx. Meda dah lukis dah. Okay, kita nak, kalau tak ada soalan, Meda teruskan. Soalan B. Dia tanya apa yang berlaku. Okay, dia tanya, okay, baik. Tak ada soalan Dia tanya, seterusnya nyatakan perubahan pada graf fungsi itu jika A berubah menjadi negatif 3. Tengok tadi A kita ni 2. Okay, A kita ni 2. Tempatnya memang di situ juga. Kalau nilai A tu ditukar menjadi negatif 3, perubahan pada nilai A ni yang pertama, ini info penting juga ni, Madam buat warna purple. Tengok warna purple. Ada 2 info penting. Yang pertama, kita tahu bentuknya masam. Info penting yang kedua, dia kalau nilainya semakin tinggi, graf kita tu akan menjadi gemuk. Gitu. Terbalik. Dia punya apabila nilainya negatif 3, graf kita tu sebab nombor negatif saya tersasul tadi sebab kita kadang-kadang nombor 2 dengan 3 tu nombor besar. Kita tersasul sebab ni nombor negatif. Negatif 3 tu sebenarnya nombor yang kecil. Okay, negatif 3 lebih kecil daripada negatif 2. Okay, lebar awak nanti juga akan mengecil. Ataupun kita panggil graf awak menjadi kurus. Okay, graf awak menjadi kurus. Macam mana saya nak tunjuk proses tu ke awak? Sebab kita tak boleh reka soalan. Graf saya guna? Software tu, tak apa nanti. Bila saya ingat saya bagi tahu. Sekarang saya tak ingat software tu nama apa. Okey, saya teruskan yang ini dahulu. Okey, apabila nilai hantu daripada negatif setengah, dia ubah menjadi setengah. Dia ubah-ubah soalan. Dia nak tengok kita faham tak soalan. Okey, tengok Tadi nilai kita tadi adalah negatif 1/2 ni. So sekarang dia ubah. Apa jadi bila nilai ini adalah positif setengah? Jadi dia akan berubah ke sini. Okay, dia akan berganjak. Okay, dia akan berganjak ke sini pula. Ke sebelah kanan ke kiri? Ke sebelah kanan. Dia akan berganjak ke sebelah kanan. Iaitu graf awak tadi. Sini negatif setengah. Okay. Dia akan berganjak ke positif setengah ni. Graf awak ke sini. Saya lukis dulu sebab dia berceritakan tentang konsep ni. So saya main dengan konsep jugalah. Dia berganjak ke situ. Maksudnya titik maksimum awak nanti kat sini. Jadi graf awak dah macam jadi graf fizik dah. Kita panggil leading and lagging. Dia ada graf baru. Jadi graf awak dah shift ke kanan sebanyak 1 langkah. Okay, sebab dia daripada negatif 1/2, dia pergi kepada 1/2, dia langkah 1 langkah. Itu kalau dia ubah nilai hantu. Okay, soalan yang terakhir, dia ubah nilai Kak Limah menjadi 3/2. Asalnya Kak Limah ni 9/2. Okay, asal Kak Limah ni 9/2. Kita tengok Kak Limah yang asal dahulu. Okay. Yang merah ni adalah Kak Limah yang asal. Kemudian dia kata,
K berubah menjadi 3/2. So tengok Madam buat perubahan. Nilai di atas tadi ialah 9/2 ataupun 4.5. Okay, so sekarang dia sudah jadi 3/2. 3/2 tu adalah 1.5. Jadi dia berganjak 1, 2, 3. Dia duduk situ. Asalnya titik maksimum dia tadi, nilai maksimum dia tadi, nilai maksimum ialah 9/2. Selepas dia bagi 3/2 tadi, nilai maksimum berubah menjadi 3/2 kerana dia dah turun. Okey, Madam buka kepada soalan sebab takut dia konsep, takut awak tak faham. Okey, kat mana rasa tak boleh? Okey, jangan risau. Saya offkan rakaman.